Tu bid'ah, ni bid'ah, baca Yasin malam Jumaat bid'ah, tahlil arwah bid'ah. Persoalan dia, melantik anak sendiri sebagai penasihat, adakah dikira sebagai bid'ah ataupun tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Dalam tempoh 5 ke 4 minggu daripada sekarang, hampa akan tengok muka aku dalam siri pembedahan buku sejen yang baru, iaitu buku Bagaimana Berinteraksi dengan Bid'ah. Baik, ini buku dia. Buku tulisan Ustaz Muhammad Hafiz Mahaiyadin, ataupun Ustaz lebih dikenali dengan nama Hafiz Kodiang. Okay. Dalam pembedahan kali ini, untuk pengetahuan semua, ini adalah kerjasama di antara Buku Sejen dan juga penerbit USM. Okay, sedikit sebanyak berkenaan dengan buku ni. Buku ni dia tidaklah terlampau tebal. Dia hanya lebih kurang dalam 100 muka surat, dan di bahagian belakang dia ada sedikit ruang untuk kita buat nota. Tapi aku tak buat nota kat situ lah, aku buat nota dekat handphone. Dan juga ada biodata penulis di bahagian belakang. Di bahagian depan, macam biasalah, buku ni dia ada kandungan dan sedikit prakata daripada penulis, pendahuluan dan juga bermacam, dan dia punya isi kandungan lah. Baik, berkenaan dengan pembedahan aku kali ini, aku bercadang untuk yang pertama sekali, dalam episod kali ini aku nak buat sedikit pendahuluan berkenaan dengan buku. Dalam episod-episod seterusnya mungkin aku akan pergi lebih mendalam berkenaan dengan gaya pemikiran ataupun pendefinisian bid'ah dalam kefahaman golongan mudayyi'un dan juga muwassi'un. Dan aku mungkin akan pergi lebih dalam bagaimana mereka, kedua-dua golongan ini mengkritik sesama sendiri, dan mungkin aku akan sampai ke kesimpulan pada episod yang terakhir. So itu adalah plan aku dalam sesi pembedahan kali ini. Baik, yang pertama sekali, dalam buku ini, di bahagian pendahuluan ni, apa yang aku nak bagi tahu adalah yang paling menarik, yang perlu kita ambil perhatian, ialah pada seawal-awal pendahuluan yang didefinisikan oleh penulis adalah wacana bid'ah merupakan suatu isu lama yang diperdebatkan sejak dahulu. Dan yang penting, ini adalah apa yang diberitahu oleh penulis, ia bukan bermula dengan kemunculan aliran Wahabiyah Salafiyah sejak zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ia juga bukan bermula sejak zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi ini adalah signal jelas bahawa isu bid'ah ni bukanlah isu yang dibawa oleh dua tokoh ini saja, malah isu ini juga dibawa oleh tokoh-tokoh lain dan telah diperdebatkan sejak lama dahulu lagi. Jadi ini adalah peringatan pada rakan-rakan yang asyik, yang tidak henti-henti menyerang tokoh-tokoh yang sering dikaitkan dengan bid'ah ini. Baik, secara general, apa yang penulis buat ialah, apa yang aku nampak dalam buku ni, penulis dia, tema utama dia adalah dia cuba membawa penjelasan ataupun gaya pemikiran di pendefinisian bid'ah melalui dua golongan ini, iaitu golongan yang pertama adalah golongan muwassi'un, dan yang kedua adalah golongan mudayyi'un. Golongan muwassi'un menurut aku akan pergi lebih mendalam lagi berkenaan dengan pendefinisian kedua-dua golongan ini, tapi secara general
Muwaszi'un adalah golongan yang meluaskan pemikiran pendefinisian bid'ah. Mudayyiqun adalah golongan yang menyempitkan pendefinisian bid'ah. Cuma dalam sudut pendefinisian ni, aku cuba untuk cari dari mana timbul perkataan mudayyiqun dan muwaszi'un ni. Tapi atas ilmu pengetahuan aku yang kurang, aku tak jumpa. Jadi aku rasa mungkin ini hanyalah frasa yang dicipta oleh penulis supaya memudahkan kita untuk memahami bahawa bid'ah ini terbahagi kepada gaya pemikiran dua golongan yang berbeza. Cuma aku sedikit kesal pada sudut pembahagian golongan ini, kerana pada aku di tengah-tengah di antara golongan muwaszi'un, iaitu golongan yang meluaskan pendefinisian bid'ah, dan juga mudayyiqun ni, golongan itu golongan yang menyempitkan pendefinisian bid'ah ni, sebenarnya ada satu golongan lagi yang berada di tengah-tengah antara kedua-dua golongan ini, yang mana aku rasa seperti apa yang dikatakan oleh penulis dalam buku ni, okey, seperti apa yang dikatakan oleh penulis dalam buku ni di muka surat 3, penulis sebenarnya ingin mencari satu titik temu. Penulis sebenarnya ingin mencari satu titik temu dalam kefahaman bid'ah ni. Jadi aku rasa untuk mencari satu titik temu, penulis perlu ada satu golongan lagi, iaitu golongan yang berada di tengah-tengah di antara meluaskan dan di antara menyempitkan pemahaman bid'ah. Pada aku itu lebih baik, kerana ada golongan ini, iaitu golongan yang katakanlah katakanlah yang menjadi isu yang menjadi polemik dalam masyarakat kita adalah contohnya sambutan Maulidur Rasul. Dalam setengah individu yang memang mudayyiqun, yang dikatakan mudayyiqun tadi, memang dia tidak menerima langsung Maulidur Rasul ni, memang dia tak menerima langsung sambutan Maulidur Rasul ni. Tetapi ada golongan yang berada di tengah-tengah ini yang memahami bahawa kita tidak ada spesifik sambutan Maulid Rasul, tetapi mereka mengadakan aktiviti mengingati Rasul. Contohnya mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya mempelajari biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis Nabi, bagaimana mengenali hadis-hadis Nabi. Jadi orang yang berada di tengah-tengah ini nampak lebih rasional dalam mencari titik temu di antara kedua-dua golongan ini. Jadi pada aku, daripada sudut kalau penulis betul-betul berniat untuk mencari titik temu, golongan yang berada di tengah-tengah ini sepatutnya diperkenalkan juga, supaya kita sebagai pembaca dapat kenal pasti bagaimana cara berinteraksi dengan bid'ah dengan betul. So itu pandangan aku yang pertama seawal pendahuluan daripada penulis. Okey, daripada buku ni juga di bahagian pendahuluan ini, apa yang aku nak beritahu adalah penulis dia akan bagaimana cara beliau menulis adalah beliau akan melalui pendefinisian bid'ah tadi, beliau juga akan melalui hukum-hukum syarak, dan juga bagaimana kita nak memahami dalil, bagaimana kita nak memahami pencanggahan pendapat. Ada juga penulis masukkan dalam dia punya penulisan. Kenapa ada tadi yang hukum syarak tadi? Kerana penulis dia akan kaitkan nanti dalam pembahagian dalam pendefinisian golongan muwaszi'un dan golongan mudayyiqun dalam bid'ah nanti. Penulis juga dia akan melalui secara detail huraian ataupun maksud bid'ah menurut pendekatan ulama. Beliau akan pergi satu persatu bagaimana pendefinisian bid'ah dalam golongan muwaszi'un dan juga golongan mudayyiqun, dan beliau juga akan pergi dalam penulisan ini juga ada kritikan golongan muwaszi'un terhadap kaedah
yang diamalkan oleh golongan Mudayyiqun, ada kritikan tu, tapi aku pelik juga kenapa tak ada kenapa tidak ada kritikan golongan Mudayyiqun terhadap golongan Muwazzi'un pula. Tapi golongan Muwazzi'un punya kritikan ada dalam buku ni. Tapi tak apa, kita masih lagi aku boleh katakan kita masih lagi berlapang dada dan masih lagi kita percaya bahawa Ustaz Hafiz memangnya berhasrat untuk mencari titik temu dalam pemahaman bid'ah ini. Jadi seterusnya di bahagian-bahagian akhir beliau ada masukkan perkara-perkara furu' fiqh dan mazhab Syafi'i dalam konteks perundangan Malaysia dan sebagainya. Dan akhir sekali beliau masukkan sedikit biodata. Bukan beliau lah, sebenarnya ni penerbit lah yang masukkan. Jadi itu sedikit sebanyak pendahuluan berkenaan dengan buku bagaimana berinteraksi dengan bid'ah ini. Seperti yang aku bagi tahu tadi, dalam tempoh 3 ke 4 minggu ni, penerbit USM, viewers Buku Sejen akan sibuk untuk tengok muka aku dari minggu ke minggu. Jadi buat masa sekarang itu sahaja. Sekian, terima kasih.